Sabah kini telah menyaksikan rekod ekonomi tertinggi. Tetapi adakah rakyat biasa benar-benar merasainya? Apakah kisah di balik angka megah ini? Jangan cari jawaban yang mudah. Mari kita bongkar bersama-sama. Ekonomi Sabah. Naratif indah tidak mampu menutup realiti pada tahun 2024. KDNK Sabah dilaporkan mencapai 84,3 bilion ringgit, angka yang dibanggakan sebagai pencapaian terbesar dalam sejarah negeri. Walau bagaimanapun, angka ini tidak banyak artinya apabila rakyat biasa masih lagi hidup dalam kesusahan ataupun kekurangan infrastruktur asas seperti akses air yang bersih, elektrik dan juga jalan yang sempurna tetaplah tertangguh, terutamanya masyarakat di luar bandar. Pertumbuhan KDNK hanya 1,1%, antara yang terendah di Malaysia, bahkan digambarkan oleh penulis sebagai amaran bahaya dan bukanlah pencapaian. Sarawak pula mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dengan autonomi dan hala tuju pembangunan yang jelas. Kadar pengangguran di Sabah kekal tertinggi antara negeri-negeri yang lain, yaitu mencecah sekitar 7,7%, melebihi 2 kali ganda purata nasional sejak tahun 2020. Ini bukanlah stabil. Kawan-kawan, ini adalah krisis yang berpanjangan. Pada tahun 2024 bahkan dilaporkan kadar pengangguran meningkat kepada 8,71%, sekitar 165.000 rakyat Sabah tiada pekerjaan. Mengenai pelaburan, negeri mungkin telah meluluskan proyek bernilai 10,9 bilion ringgit, namun realisasinya tetaplah diragui. Siapa yang mendapat manfaat sebenar? Industri sering dikuasai kroni dari semenanjung tanpa kelulusan awam. Contohnya, proyek logik Keluli Hijau Istil bernilai 31 bilion ringgit dijadikan simbol tetapi tiada accountability yang jelas. Pelancongan kembali pulih, contohnya kemasukan pelancong dari Brunei meningkat sebanyak 31% dalam suku pertama 2024. Malah dilaporkan separuh daripada rakyat Brunei telah melawat Sabah dalam tahun yang sama. Sumbangan ekonomi besar mungkin 123 juta ringgit hinggalah 738 juta ringgit bergantung perbelanjaan purata. Tetapi siapa yang mengaut untung? Industri pelancongan masih dipenuhi oleh entiti bukan tempatan, sementara rakyat Sabah kekal di pinggir. Manakala kerajaan negeri menyatakan bantuan persekutuan sebanyak 6,7 bilion sebagai tanda komitmen, hak sebenar Sabah termaktub dalam perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan, hak 40% hasil bersih negeri yang masih belum dikembalikan. Keruntuhan sistemik turut dibayang. Skandal rasuah air 3,3 bilion ringgit, pemberian lesen mineral tanpa kelulusan, konsesi tanah hutan yang melibatkan kepentingan politik, semua ini tidak boleh dijadikan rahasia politik. Walau bagaimanapun, pihak GRS membalas dengan data positif. Antara tahun 2022 hinggalah tahun 2024, hasil negeri hampir mencecah 7 bilion ringgit. Rezab kerajaan negeri meningkat kepada 8,6 bilion ringgit dan pelaburan sejak 2021 mencecah 35,38 bilion ringgit. Selain itu dilaporkan juga pemotongan kemiskinan tegar sebanyak 90% dalam setahun, dari 14.553 ke hanya 1.464 jumlah isi rumah melalui inisiatif iKasih, bantuan Rp300 sebulan, serta proyek rumah dan pendidikan bernilai ratusan juta ringgit. Terdapat juga usaha ke arah transformasi. Pelaksanaan Pelan Jair 10 juta ringgit untuk sektor pertanian luar bandar, kolaborasi komersial dengan Petronas untuk lebih penglibatan dalam minyak dan gas, serta pelaburan industri seperti Taman Industri Blue Economy bertujuan memacu pertambahan nilai dan diversifikasi ekonomi Sabah. Tetapi semua ini menimbulkan beberapa persoalan yang hangat untuk kita fikirkan. Apakah rekod ekonomi yang dibanggakan benar-benar dirasai oleh rakyat biasa? Adakah angka-angka besar itu
sekadar gimmick politik tanpa susulan yang nyata di lapangan. Dan data menunjukkan kadar pengangguran tinggi dan kemiskinan tegar, tetapi kerajaan kata ia telah dikurangkan hingga 90%. Adakah pemulihan ini berterusan ataupun hanyalah bersifat sementara? Dan didorong bantuan tunai yang belum selamatkan keluarga dari kemiskinan jangka panjang. Pelancongan maju, namun siapa sebenarnya yang mendapat manfaat? Adakah Sabah masih menyimpan pelancongan ekstraktif dengan pelabur luar, panen keuntungan, sementara rakyat tempatan hanya peroleh cebisan-cebisannya? Pelaburan dan pelan seperti SMJ dan juga RAIR dipuji sebagai transformasi, tetapi sejauh manakah MSME tempatan negeri ini menghadapi kesukaran akses modal dan proyek sebesar Steel 31 bilion ringgit mungkin hanya manfaatkan segelintir yang sudah berkuasa. Adakah hak ME63 yaitu 40% hasil minyak, autonomi ekonomi, pulangan tanah dan pembangunan akan ditegakkan? Ataupun ini hanyalah satu lagi naratif politik untuk memenangkan sokongan? Reaksi rakyat mungkin terbahagi. Seorang pengguna Reddit bertulis, katanya, I think Project IC got to do with our GDP per capita. We rely on primary sector, not enough downstream, hampered by unsatisfactory investment in human capital. Dan yang lain pula berkata, leadership's failure to bring in investment for industrialization, corruption, overpriced white elephant projects. Inilah titik kelenturan antara naratif pembangunan dan realiti rakyat, antara janji politik dan perubahan struktur, antara propaganda dan keadilan ekonomi. Sekarang tibalah masanya untuk Anda semua tentukan. Adakah Sabah benar-benar bangkit ataupun masih terkongkong oleh naratif kosong? Coba kamu like kalau kamu rasakan kita perlukan lebih ketelusan, dan komen kalau Anda rasa masih lagi terpinggir, dan subscribe untuk terus membongkar kebenaran ekonomi Sabah, bukan hanya angka-angka manis. Baiklah kawan-kawan, kita jumpa lagi. Jangan biarkan cerita ini ditutup begitu saja. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di ulasan yang seterusnya. Sekian, terima kasih.